Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap anak-anak semua sihat dan bersedia untuk memulakan pembelajaran hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar membandingkan nilai dua nombor dan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Okey. Kemudian topik kita adalah nombor bulat hingga sejuta, standard kandungan, nilai nombor, standard pembelajaran, menentukan nilai nombor hingga sejuta, rujukan dari buku teks, muka surat 7, 8 dan 9. Okey, jadi kamu boleh ambil buku teks dan rujuk buku teks sepanjang slide cikgu ditayangkan. Objektif pembelajaran di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat membandingkan dua nombor dan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun dengan betul. Jadi hari ini cikgu kita akan belajar sama-sama untuk belajar bagaimana kita nak membandingkan nombor dan menyusun nombor dengan cara yang betul. Jom. Okey, untuk aktiviti pertama, kita akan membandingkan nilai dua nombor. Okey, lihat gambar raja. Gambar raja ini cikgu ambil daripada buku teks, muka surat 7. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Tengok ni, jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Okay. Kamu rujuk jadual ni. Model yang ada adalah robot, model bangunan, model rumah, model kereta. Jadi, untuk membuat model-model ini, memerlukan blok seperti ini. Lego kan? Kalau kat rumah dulu kita kata Lego. Okey, bilangan blok yang digunakan untuk membuat robot, bangunan, rumah dan kereta ditunjukkan di sini. Okey, apa soalan nak? Model yang manakah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Bila disebut model manakah yang menggunakan blok lebih banyak, bermakna kita kena buat perbandingan. Nak banding siapa? Nak banding model robot dengan rumah. Robot 118,200, rumah 120,900. Inilah yang dinamakan membandingkan dua nilai nombor. Kita bandingkan nombor ni dengan nombor ni. Nombor lain tak perlu sebab tidak ditanya pun dalam soalan ini. Okay. Apa perlu kita buat? Untuk membuat perbandingan, kita mesti membandingkan digit. Mestilah dari kiri ke kanan. Okay, langkah pertama kita bina jadual nilai tempat ni. Okay, yang ada nilai tempat 10, 100,000 dan 10,000 dan 100,000. Kemudian kita pindahkan digit daripada nombor yang ni ke sini. Model robot, kita pindahkan digit pada nilai tempat yang betul. Kita pindahkan digit bilangan blok dalam jadual ni. Okay, untuk model rumah. Okay, letakkan ikut nilai tempat yang betul. Seterusnya kita buat perbandingan. Ni ada dua nombor saja. Bandingkan. Pada nilai tempat 100 ada digit 1 dan 1. Sama digitnya tak boleh buat perbandingan. Okay, bila tak sama kita berpindah pula kepada nilai tempat 10,000. Pada nilai tempat 10,000 model robot digit 1. Model rumah digit 2. Okay, oleh kerana digitnya berbeza, kita buat perbandingan. Bandingkan digit ni pada 10,000. 2 ni bermakna 20,000. 1 ni bermakna 10,000. Jadi soalan kata blok mana yang lebih banyak. Jadi 20,000 lebih banyak daripada 10,000. Ataupun digit 2 lebih besar daripada digit 1. Maka terjawablah soalan A ini. Apabila 2 lebih besar daripada 1 bermakna nombor 120,290 lebih daripada 118,200. Jadi maknanya model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak.
Seterusnya, okey, mari kita lihat contoh yang lain pula. Masih lagi membandingkan nilai dua nombor. Okey, nombor mana yang lebih besar? Okey, cikgu beri contoh dua nombor. Nombor dalam apa nama ni? Dalam bulatan yang berwarna oval. Bujur yang berwarna hijau dan oval yang berwarna pink. Yang pertama 373,574, 378,174. Kita nak bandingkan. Nombor mana yang lebih besar? Okey. Langkah pertama, bina jadual nilai tempat. Kemudian pindahkan digit-digit pada kedua-dua nombor ni pada jadual ini. Okey, kita salin balik mengikut nilai tempat yang betul. Kemudian kita buatlah perbandingan. Okey, kita buat perbandingan. 3 dengan 3. Mesti banding dari kiri ke kanan. 3 dengan 3 sama nilai. 7 dengan 7 sama nilai. Tak boleh buat perbandingan. So, yang kita boleh buat perbandingan adalah pada nilai tempat ribu kerana nombor yang pertama digit 3. Okey. Dan nombor yang kedua digit 8. So, soalan kata nombor manakah yang lebih besar? Jadi 8 lebih besar dari 3. Bermakna nombor 378,174 lebih besar daripada 373,574. Okey, cikgu nak ingatkan bila kita jawab soalan yang macam ni, kamu kena tulis nombor ikut soalan. Kalau dia kata mana nombor yang lebih besar? Tulis nombor yang lebih besar dahulu. Macam ni. Tulis nombor yang lebih besar dulu. 378,174 lebih besar atau lebih daripada 373,574. Seterusnya, mari kita tengok atau kita lihat contoh yang lain. Okey, nombor mana yang lebih kecil? Tengok. 373,574, 378,174. Bina jadual nombor. Kemudian buat perbandingan. Okey, sekarang kita nak nombor yang lebih kecil. 3 dengan 3, tak perlu buat perbandingan. 7 dengan 7. Okey, 3 dengan 8. Mana lebih kecil? 3 lebih kecil. Digit 3 lebih kecil. Okey, bermakna, okey, cikgu kata tadi kan, bila soalan kata nombor mana yang lebih kecil, kita tulis nombor kecil dulu. 373,574 lebih kecil daripada 378,174. Seterusnya. Okey, cikgu harap kamu faham. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Dah belajar dah masa darjah 4 dulu pun. Darjah 3 pun dah belajar. Apa itu tertib menaik? Susunan nombor bermula dengan nombor yang lebih kecil diikuti dengan lebih besar. Okey, nombor kecil pada kedudukan pertama, nombor paling besar pada kedudukan yang terakhir. Kita lihat dalam buku teks ni. Okey, dah disusun macam ni. Okey, sama juga proses dia. Okey, pindahkan number-number ke dalam jadual. Pindahkan digit pada setiap number ke dalam jadual nilai tempat. Okey, langkah pertama, kira bilangan digit. Digit yang sedikit nilainya lebih besar. Okey, dalam keempat-empat nombor ini, nombor yang keempat ni, nilai dia paling kecil kerana digitnya hanya 5. Dan 3 nombor di atas ini digitnya 6. Bermakna 98,050 nilainya paling kecil. Ikut turutan menaik, nilai paling kecil berada pada kedudukan yang pertama. Seterusnya kita bandingkan lagi. Membanding digit mestilah dari kiri ke kanan. Ulang balik macam tadi. 1, digit 3, digit 1. Bermakna digit 3 yang paling besar. Jadi, cikgu dah cakap tadi, kalau susunan tertib menaik, nombor yang paling besar berada pada kedudukan yang terakhir. Jadi, kedudukan yang keempat. Okey, mana pula kedudukan yang kedua dan ketiga? Okey, sekarang ni kita akan bandingkan nombor pertama dengan nombor ketiga. Okey,
1 dan 2. 1 adalah lebih kecil daripada 2. Bermakna 1, okey, nombor yang di atas ini kedudukannya yang kedua. Dan nombor yang ketiga kedudukannya yang ketiga. So, susunan nombor mengikut tertib menaik daripada nombor kecil kepada nombor yang paling besar. Okey, seterusnya. Okey, menyusun nombor mengikut tertib menurun. Macam mana susunan nombor mengikut tertib menurun? Susunan nombor bermula dengan nombor yang lebih besar. Maksudnya nombor lebih besar, kedudukan yang pertama, diikuti dengan nombor yang lebih kecil. Nombor paling kecil pada kedudukan yang terakhir. Lihat contoh. Okey, bina jadual. Pindahkan ke semua digit pada setiap nombor dalam jadual nilai tempat mengikut nilai tempat yang betul. Okey, langkah pertama tadi kira bilangan digit. Okey, digit yang keempat nilainya sedikit. Okey, digit nombor yang keempat digitnya paling sedikit. Ada 5 digit. Dan nombor di atas mempunyai 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Bermakna digit yang sedikit nilainya paling kecil. So dekat mana nilai paling kecil ni duduk? Ingat, susunan menurun. Digit paling kecil berada pada kedudukan yang terakhir. Jadi, pada kedudukan yang keempat. Seterusnya kita buat perbandingan. Mestilah digit dari kiri ke kanan. Okey. 1, 1, 2. So, 2 yang paling besar. Kalau susunan menurun, nombor paling besar berada pada kedudukan yang pertama. Sekarang kita nak tentukan kedudukan yang kedua dan ketiga. Ingat, susunan nombor menurun. Nombor besar dulu. Okey. Sekarang kita bandingkan ni digit pada puluh ribu. Puluh ribu 7 semua. Tidak boleh buat perbandingan sebab sama nilai. Sekarang kita tengok pula pada nilai tempat ribu. Okey. Kita bandingkan dua nombor ni saja. Sebab yang bawah dah ada kedudukan dia. Okey. 8 dengan 3. Tertib menurun, nombor besar dulu. 8 dengan 3, siapa yang lebih besar? 8 yang lebih besar. Okey, jadi 8 berada pada kedudukan yang kedua dan 3 berada pada kedudukan yang ketiga. Okey, susunan nomornya beginilah. Tengok. Susunan mengikut tertib menurun, nombor yang lebih besar di kedudukan yang pertama, nombor yang lebih kecil di kedudukan yang terakhir. So, kita salin baliklah. Ini kedudukan yang pertama, 278, 747. Kedudukan yang kedua, salin balik di sini, 178,174. Kedudukan yang ketiga, 173,547. Dan kedudukan yang nombor yang paling kecil pada kedudukan yang keempat 78,274. Okey. Seterusnya dah penat belajar dah kat atas tadi. Cikgu nak bagi satu tips. Cara mudah mendapatkan jawapan dengan lebih cepat. Okey, kita tengok bagaimana caranya. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Okey, kita tengok ada 4 nombor. Okey. Nombor yang keempat, digit paling kecil. Okey, bila susunan menaik, mesti nombor kecil dulu kan? So, digit ini ada 5 digit, yang lain ada 6 digit. Nombor ni adalah nombor yang paling kecil dan kedudukannya adalah kedudukan yang pertama sebab susunan tertib menaik dari nombor kecil kepada nombor besar. Okey. Susunan yang kedua macam mana nak buat? Macam mana kita nak cari? Okey, begini caranya. Gariskan 3 digit pada setiap nombor. 3 digit pada setiap nombor. Jadi kita sebut macam ni. 178, 173, 278. Okey. Mana yang paling besar? Kita tengok dulu.
Inilah. Ini paling kecil. Besar sikit pada kedudukan pertama yang ni. 173. Lepas 173, kedudukan yang ketiga. 178. Dan nombor yang paling besar adalah 278. So, kita pun susunlah nanti. Tulis. Ambil nombor yang pertama, salin balik pada kedudukan pertama. Okey, nombor kedua, salin balik. Nombor ketiga, salin balik. Dan nombor yang keempat adalah nombor yang paling besar. Kedudukannya di tempat yang terakhir. Tu susunan mengikut tertib menaik nombor kecil kepada nombor besar. Sebaliknya, menyusun nombor mengikut tertib menurun. Kita ingat balik daripada nombor besar kepada nombor kecil. Macam kita turun tangga. Okey, caranya sama juga tadi. Nombor yang sama. Okey, digit. Nombor ni ada 5 digit. Nombor lain ada 6 digit. Inilah nombor yang paling kecil. Susunan menurun, nombor kecil pada kedudukan yang terakhir. Jadi dia duduk nombor 4. Kemudian, gariskan macam tadi lagi. Okey, gariskan lagi 3. Gariskan 3 digit di hadapan. 178, 173, 278. Okey, ini kedudukan yang keempat. Kedudukan yang pertama adalah nombor yang paling besar. 278. Seterusnya, nombor yang lebih kecil daripada 278, 178. Seterusnya, kecil lagi pada 178, 173. Dan sekarang kita dapatlah. Kita dah dapat susunan tertib menurun. Nombor yang paling besar kedudukan pertama. Okey. Kedudukan yang kedua. Kedudukan yang ketiga dan nombor yang paling kecil pada kedudukan yang keempat. Begitulah cara. Jika menggunakan cara ini, masa dapat dijimatkan. Okey, sesuailah untuk kamu menjawab soalan matematik kertas 1. Okey. Biasalah ya. Setelah selesai belajar. Okey. Setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran, maka apa yang perlu kita buat? Kita buat latihan dalam lembaran kerja. Okey, lembaran kerja ni ada lembaran yang telah cikgu bagikan kat kamu dulu. Kan? Kamu ingat kan? Cikgu dah bagi kat kamu dulu. Jadi kamu buatlah lembaran kerja ni. Kemudian, apa yang kamu buat? Lengkapkan lembaran kerja di atas. Jangan lupa tulis nama kamu pada kedua-dua lembaran kerja. Ni, di atas ni. Tulis nama kamu. Dua-dua muka surat tulis. Siap. Ambil gambar. Hantar kat cikgu dalam grup Telegram 5 dinamik. Ataupun siapa yang tak ada lagi grup Telegram, hantar dalam grup WhatsApp 5 dinamik. Okey, selepas tu, tampallah dalam buku matematik 1. Okey, jangan lupa tulis nama sebab untuk memudahkan cikgu menyemak dan untuk cikgu buat komen kepada siapa yang ada membuat kesilapan. Seterusnya, selesai yang ni. Tengok Upin Ipin kata, jangan lupa buat latihan lagi. Latihan tambahan untuk soalan cuba ini dalam buku teks muka surat. Dalam buku teks. Okey. Di muka surat 9. Latihan cuba ni. Soalan 1, 2. Dah tak nampak dah. Okey, buat sampai habis. Okey. Latihan ni buat dalam buku matematik 1 juga. Siap. Ambil gambar. Tulis nama juga tau. Kalau kamu tak tulis nama, mana cikgu tahu? Kertas apa kan? Sebab duduk dalam buku. Tulis nama juga. Snap gambar. Hantar kat cikgu macam tadi juga. Okey, itu saja. Okey, pembelajaran kita hari ini, cikgu harap kamu faham macam mana cara kita nak lakukan untuk membandingkan nombor. Membandingkan dua nombor. Dan mana cara kita lakukan untuk kita menyusun nombor dalam turutan menaik dan turutan menurun. Ingat, turutan menaik, nombor kecil kepada nombor besar. Turutan tertib menurun, nombor besar kepada nombor kecil. Okey, itu saja untuk hari ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.